Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimil lima sabaq nasirul haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli jawatankuasa masjid, ahli jawatankuasa qaryah, pimpinan masyarakat, ibu ayah muslimin dan muslimat. Jadi alhamdulillah, pada hari ini kita sambung perbincangan muzakarah kitab Kifayatul Mubtadi. Itu kita berhenti di muka surat 12 ke 13? Muka surat 13. Baik. Muka surat 13, 3 baris pada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Keenam, yakni daripada perkara yang wajib di atas kita mempelajari yang berkaitan dengan ketuhanan. Yang keenam wajib kita belajar, iaitulah wajib kita tiap-tiap mukallaf percaya, beriman dan i'tiqad, berpegang teguh di dalam hati bahawasanya tetap dan sabit, yakni mesti wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah. Situ. Jadi 5 sifat dah kita bincang. Mana dia? Yang pertama, wajib kita beriman Allah Ta'ala mesti ada. Zat yang wajibal wujud mesti ada. Walaupun kita tak nampak, tetapi ada. Dalil dia Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Corona kita tak nampak tapi kita tahu kata ada. Angin kita tak nampak tapi kita tahu kata sejuk tu ada, angin tu. Allah Subhanahu wa taala ada. Kita yakin berdasarkan kepada dalil-dalil kewujudan alam ini. Allah Taala yang menciptakan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Taala kuasa ia di atas tiap-tiap sesuatu. Kemudian kita beriman, kita yakin Allah Ta'ala mesti sedia, tak baharu macam kita. Itulah hakikat ketuhanan. Kita semua makhluk ni baru, adapun Allah tidak baharu, namanya qadim, sedia. Kemudian yang ketiga, baqa, kekal. Semua makhluk binasa, yang kekal hanyalah Allah Ta'ala. Yang bersifat dengan qidam dan baqa hanyalah Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Wajib kita yakin Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Sebab Allah Ta'ala sedia dan kekal, tak sama dengan makhluk lah. Adapun kita ni semuanya binasa, makhluk. Dan kita ni semuanya baharu. Adapun Allah Ta'ala tak baharu dan tak binasa, maka Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Itu yang keempat, wajib kita beriman. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kemudian yang kelima, qiyamuhu binafsih. Adanya Allah dengan sendiri, tak kena jadi dan tak tumpang apa-apa. Maka yang keenam pada malam ni, ada, sedia, kekal, tak sama dengan makhluk, tak kena jadi
Tak tumpang benda lain tu. Banyak ke? Tak. Wahdaniyah. Keasaan. Tuhan yang asa. Hal lain mana bersifat macam tu? Nabi Isa baru. Matahari yang disembah baru. Matahari yang disembah oleh Jepun baru. Nabi Isa yang disembah oleh Kristian baru. Tokong yang disembah oleh mereka-mereka baru. Adapun yang bersifat dengan hakikat ketuhanan asa. Tak berbilang. Yang bersifat dengan wujud yang hakiki, sedia yang hakiki, kekal yang hakiki, yang tak sama dengan makhluk, yang bersifat dengan qiyamuhu binafsih, tak banyak, hanyalah sa saja. Tak berbilang. Wahdaniyah. Habis. Keenam wajib kita tiap-tiap orang mukallaf yang berakal dan cukup umur, percaya, beriman dan i'tiqad, berpegang teguh di dalam hati bahawasanya tetap dan sabit, yakni mesti wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah. Erti wahdaniyah, asa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak berbilang. Kalau kita belajar ilmu matematik, kalau dulu-dulu disebut dengan ilmu hisab, satu namanya berbilang, yang tak berbilang kosong. Itu dalam ilmu matematik. Tapi dalam kaedah ilmu tauhid, satu tu tak berbilang. Kerana syarat berbilang itu mesti ada pasangan. Sekurang-kurang berbilang 2 naik atas. 2, 3, 4, 5, 6 tu berbilang lah. Tapi kalau satu asal tak berbilang. Kerana tidak ada pasangan. Tidak ada pasangan. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah. Erti wahdaniyah asa. Tak berbilang. Allah Ta'ala asa tu pada zatnya diri Allah Ta'ala. Satu. Dan pada segala sifatnya, sifat Allah Ta'ala pun asa juga. Tak berbilang. Pelik. Hak kita belajar malam ni yang keenam. Dalam kitab dia kata asa pada sifat. Macam mana pula? Tu kita kena belajar supaya tak keliru. Tok Saleh kata kita mengaji supaya hilang keliru. Kita mengaji ni bagi hilang ragu-ragu, bagi hilang keliru. Asa pada sifat ada huraian dia. Yakni tiap-tiap sifat Allah Ta'ala daripada sifat-sifat makni itu asa, tak berbilang. Satu khudrah, tak 2, 3. Satu iradah, bukan 2, 3. Satu hayat, bukan 2, 3 hayat. Satu ya. Itu maknanya asa pada sifat. Dan pada segala perbuatannya, perbuatan Allah pun asa. Kalau sekali kita fikir, perbuatan Allah ni banyak. Manusia, jin, malaikat, langit, bumi, bulan, bintang, banyak perbuatan Allah Ta'ala tu. Bukan maksud hak tu. Asa pada perbuatan, yakni diri melaksanakan kerja buat, Allah tak berpakat dengan siapa. Allah Ta'ala tak berkongsi dengan sesiapa. Adapun kita tak boleh lemah. Kita tak boleh buat seorang-seorang. Nak beli tanah kubur tadi pun pakat berapa masjid. Tadi Haji Zakaria umum. Kalau seorang-seorang tak mampu. Contoh, kalau kita nak buat kenduri seorang-seorang, tak boleh buat. Kita lah nak manggil orang, kita lah nak menyebut orang, kita lah nak mengidam, kita lah rebah lagu tu ya pakai tak jadi kenduri. Jadi kita makhluk kena pakat nak buat kerja. Adapun Allah Ta'ala, inilah menunjukkan kekuasaan Allah yang sempurna. Yang bersifat dengan kesempurnaan. Tak pakat dengan siapa. Nak buat bumi dulu, pakat dengan siapa? Tak perlu. Itu maknanya asa pada segala zat. Diri Allah Ta'ala itu tak berbilang. Asa pada sifat Allah pun tak berbilang. Tiap-tiap sifat Allah daripada sifat makni itu satu-satu saja. Bukan 2, 3. Satu saja. Itu menunjukkan kesempurnaan. Dan pada segala perbuatan, yakni diri melaksanakan kerja buat, Allah Ta'ala tak berkongsi, tak berpakat dengan sesiapa.
maka asa Allah Ta'ala pada zatnya, pada diri Allah Ta'ala itu ada mempunyai dua makna. Hak ni kita belajar benda ni untuk menolak ragu-ragu di dalam hati kita. Pasal apa? Takut sekali lagi kita kata Allah Ta'ala ni satu macam kita apa? Tak. Tak. Allah Ta'ala bukan satu macam makhluk. Pasal apa? Kita tengok satu-satu. Pertama, bahawasanya zatnya, zat Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala tu tidak berkampuh. Tu bahasa belah sik baling, belah petani, yakni atau tiada bersusun. Ni bahasa kita. Diri Allah Ta'ala tu tak berkampuh, tak bersusun, yakni tak bercantum-cantum. Diri kita ni satu tapi bercantum. Kepala cantum dengan tengkok, tengkok cantum dengan badan, badan cantum dengan lengan, lengan cantum dengan tangan kita, badan cantum dengan kaki. Maknanya diri Allah asa tak bercantum, tak bersusun seperti diri kita. Subhanallah, tidak seperti kita. Kita belajar dah hari itu mukhalafah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada suatu seumpama Allah Ta'ala. Apa yang kita bayang, apa yang terlintas, apa yang tergambar dalam akal dan hati itu bukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wallahu alam, kita tak dapat ketahui. Ada, tetapi tak dapat kita ketahui. Adakah benda ada tak dapat ketahui? Tu corona tu tahu macam mana? Ada, tetapi kita tak dapat ketahui. Melainkan dengan alat-alat lah. Adapun Allah Ta'ala di dunia hanyalah Rasul kita sahaja di malam Isra' wal Mi'raj. Adapun yang lain tak boleh lihat Allah Ta'ala di dunia, tetapi dapat lihat di akhirat nanti. Kepada orang yang beriman. Moga-moga Allah Ta'ala jaga iman kita sampai kita hidup dan mati dalam keadaan iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis. Jadi diri Allah Ta'ala tidak bersusun-susun seperti diri kita. Bersusun daripada dua juzuk, dua anggota, tidak bersusun. Atau lebih, tidak. Diri Allah Ta'ala tak bercantum seperti diri kita. Inilah dikatakan tidak ada kam, ternafi kam bilangan-bilangan muttasil yang bercantum-cantum pada zatnya, pada diri Allah Ta'ala. Mudah aja kan? Tak payah. Setengah mereka kata mengaji kita akidah payah. Tak payah, mudah. Ternafikam muttasil, tidak ada bilangan-bilangan yang berhubung pada diri Allah Ta'ala, selesai. Kita yakin Allah Ta'ala asa tak seperti satunya kita. Adapun kita ni satu bersusun-susun, bercantum-cantum. Diri Allah Ta'ala tak macam diri kita. Itu satu. Kedua, tidak ada zat yang lain menyamai dengan zatnya, zat Allah Ta'ala. Tak ada diri orang lain yang serupa, yang semacam dengan diri Allah. Tidak ada. Inilah dikatakan tidak ada kam, bilangan-bilangan munfasil yang berasingan pada zat. Tak ada diri orang lain yang serupa dengan diri Allah Ta'ala. Tidak ada. Kalau sama dia mudarat, tak ada. Memang tak ada. Kasut kita kalau tak sama tak apa, tak tukar dengan orang. Tapi kalau sama, payah. Kasut kita bata, kasut dia bata. Kasut kita sehna, kasut dia sehna. Tukar. Tapi kalau orang dia ada rasa deria rasa kaki tu, dia pakai soluk-soluk, ni selom pelak ni bukan hak aku ni. Hak aku tebal sikit. Tapi kalau orang tak boleh beza hak tu, payah. Ada juga. Baik. Jadi tak ada diri orang lain yang serupa dengan diri Allah Ta'ala. Dua tu wajib kita kena pegang pada bab yang berkaitan asal pada diri Allah Ta'ala. Yang pertama, diri Allah Ta'ala tak bercantum-cantum macam diri kita. Yang kedua, tak ada diri orang lain yang sama dengan diri Allah. Tidak ada. Wajib kita kena beriman. Lepas tu ke mana? Kita pegang Allah Ta'ala asal tak macam kita. Habis, selesai. Allah Ta'ala asal tak berbilang, tak seperti kita. Habis.
Baik. Dan asa Allah Ta'ala pada segala sifatnya, sifat Allah Ta'ala itu ada mempunyai dua makna. Asa pada sifat pun ada dua makna. Mana dia? Pertama, bahawasanya segala sifat Allah Ta'ala itu, semua sifat Allah Ta'ala tu satu-satu kesemuanya. Tiap-tiap satu sifat satu, tiap-tiap satu sifat satu. Yakni daripada sifat ma'ani. Satu-satu kesemuanya, yakni tiap-tiap satu jenis satu. Yakni daripada sifat ma'ani yang 7 tu. Qudrah Allah satu, bukan 2 3. Iradah Allah satu, bukan 2 3. Ilmu Allah satu, bukan 2 3. Takkan ilmu Allah Ta'ala satu? Iya. Yang satu tu sifat. Yang tahu semua banyak-banyak benda, semua perkara tu orang panggil tugas ilmu. Tugas ilmu banyak, tahu semua benda. Nah, ilmu Allah Ta'ala mengetahui banyak benda. Hak tu hak orang panggil tugas ilmu. Adapun sifat ilmu tu asal tak berbilang. Satu hayat, tak banyak. Satu sama, satu basar, satu kalam. Hak banyak tu tugas, orang panggil takluk. Jadi tiap-tiap sifat Allah asal menunjukkan kesempurnaan. Kita sifat kita banyak tetapi tak sempurna. Tak sempurna. Basar 2. Tapi tengok tak habis kita. Nah, saya silau tak buat spek, tak nampak muka orang belakang. 2 hak kita basar. Allah Ta'ala basar asar, tak berbilang. Kita basar duduk di mata. Allah Ta'ala basar bukan mata macam kita. Subhanallah. Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Cuma Allah Ta'ala ada basar, dapat lihat. Macam mana? Tak usah bayang. Wallahu a'lam. Sebab Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Kita nak tengok banyak syarat. Kena ada cahaya. Kalau gelap tak nampak. Cuba blackout. Padam habis lampu malam ni. Nampak tak? Tak nampak. Kita nak tengok kena ada cahaya. Tu pula hak dekat, hak jauh tak nampak. Lepas tu pula hak depan, hak belakang tak nampak. Dia banyak syarat. Adapun Allah Ta'ala dalam bab basar nanti, Allah lihat tiap-tiap perkara dengan nyata. Walaupun benda yang hitam yang paling halus duduk di atas benda hitam yang lain pun takluk basar Allah dapat melihat. Kita dah tak boleh kesan. Itu maknanya walaupun asas sifat Allah Ta'ala tetapi sempurna. Satu khudrah tapi semua makhluk Allah buat. Kita banyak khudrah dalam badan kita ni, lain-lain. Tetapi tak larat juga. Kaki kiri khudrah lain, kaki kanan khudrah lain, tulang belakang tenaga khudrah lain. Kalau kita tenaga, hak Allah Ta'ala tak boleh sebut tenaga. Tenaga tu untuk makhluk. Nah, contoh macam mana? Kaki kiri angkat sekilo lebih tak larat. Tangan kiri boleh pi 7 kilo. Tangan kanan misalnya 30 kita larat nak angkat belah kanan. Tengah belakang tak 100 kilo pun boleh larat lagi. Sebab kudrah kita berlain-lainan di dalam tubuh kita yang dinamakan tenaga bagi makhluk. Tu pun tak larat. Mimbar ni kita boleh angkat tak? Seorang tak boleh. Ajak 2 tak boleh angkat. Ajak 4 pun tak larat juga. Ajak 10 pun tak boleh. Dah kali kita tak usah ubah. Kita banyak tetapi tak sempurna. Adapun Allah Ta'ala sifatnya asa tetapi sempurna. Itu menunjukkan kesempurnaan. Pertama, bahawasanya segala sifat Allah Ta'ala itu satu-satu kesemuanya, yakni tiap-tiap satu jenis sifat satu kesemuanya, yakni daripada sifat ma'ani sahaja. Daripada sifat ma'ani sahaja. Adapun sifat lain boleh berbilang. Macam mana? Diri Allah wujud, qudrah Allah wujud, iradah Allah wujud,
Qudrah Allah wujud. Ilmu Allah wujud. Dah berapa kali dah? Kita ulang wujud. Diri Allah qidam. Qudrah Allah qidam. Baqa ni apa, ilmu Allah Taala qadim. Bersifat dengan qidam, sedia. Hayat Allah sedia. Begitu juga diri Allah baqa, kekal. Qudrah Allah kekal. Ilmu Allah kekal. Tu boleh berbilang. Yang tak boleh berbilang, tiap-tiap satu daripada sifat makni yang 7. Qudrah 1, iradah 1, ilmu 1, hayat 1, sama 1, basar 1, kalam 1. Tak berbilang-bilang yang tu. Tu maknanya satu-satu kesemuanya. Yang ni tiap-tiap satu jenis sifat makni tu satu saja. Tidak berbilang-bilang pada satu-satu sifat. Tiap-tiap satu sifat, satu jenis tu satu saja. Contoh, seperti satu qudrah bukan 2, 3. Satu iradah bukan 2, 3. Satu ilmu bukan 2, 3. Dan lain-lainnya. Tidak berbilang-bilang. Seperti 2, 3 qudrah, tidak. Sekurang-kurang berbilang 2. Dan naik ke atas 3, 4 berbilanglah. Kalau satu tak nama berbilang, sebab tidak ada pasangan di dalam kaedah ilmu tauhid. Habis. Tidak berbilang seperti 2, 3 qudrah tak, ataupun 2, 3 iradah tak, dan lain-lainnya daripada sifat makni itu tidak berbilang. Hanyalah satu sifat, satu sahaja. Inilah dikatakan tidak ada ternafi kam, bilangan-bilangan muttasil yang berhubung pada segala sifat. Tak ada bilangan-bilangan yang berhubung pada sifat Allah Ta'ala itu. Maknanya satu sifat, satu sifat, satu di diri Allah Ta'ala itu. Habis itu. Baik, kita tengok lagi. Ini mudah. Kita yakin macam tu. Allah Ta'ala di dirinya tiap-tiap satu sifat hanyalah satu sahaja. Menunjukkan kesempurnaan. Kedua, tidak ada sifat yang lain. Ini daripada makna asal pada sifat. Makna yang kedua, tak ada sifat yang lain. Yakni tak ada sifat yang lain yang menyerupai sifat Allah Ta'ala. Tak ada sifat makhluk hak sama dengan sifat Allah, tak ada. Qudrah hak ada pada Allah tu hanyalah ada pada Allah Ta'ala. Tak ada ke orang lain serupa qudrah dia dengan qudrah Allah, tak ada. Tak ada. Semua makhluk ni naqais, kekurangan. Adapun Allah kamal, kesempurnaan, bersifat dengan kamalan, kesempurnaan. Adapun kita ni naqais, kurang. Siapa kata kurang? Contohnya ilmu. Kita ni mula-mula dilahirkan tak tahu apa. Tengok budak-budak hinguih dia jilat makan. Kalau bayi lamak-lamak depan, najis dia pun dia ambil lomak di muka, makan. Sebab dia tak tahu apa. Kita nak dapat ilmu, kena belajar. Ilmu kasbi. Adapun Allah Ta'ala tak perlu kepada belajar. Ilmu Allah sedia. Ilmu kita baru. Dan apa yang kita belajar, Tok Guru ajak 10, bukan 10-10 kita faham. Kadang-kadang faham 7. 7 tu bukan semua kita ingat. Kadang-kadang ingat 3, 4 lagi kita lupa. Takat tu ya kita lemah. Bersifat dengan kekurangan. Jadi tak ada sifat orang lain yang sama, serupa, semacam dengan sifat Allah. Tak ada. Lebih-lebih lagi pada pihak boleh mengadakan suatu atau meniadakan suatu. Hak ni tak ada. Semua hak jadi-jadi ni dalam bab qada dan qadar Allah menentu dan Allah buat. Cuma hanya ada pada kita ikhtiar dan usaha sahaja. Tu pun Allah Ta'ala tentu dan Allah buat bagi jadi. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak jadi. Tu iman kita. Tu iman kita. Habis. Tak ada sifat orang lain yang serupa dengan sifat Allah Ta'ala.
Bahkan khudrah iradah Allah Ta'ala sahajalah yang mengadakan dan meniadakan suatu. Di sinilah kita tak boleh syirik. Syirik ke mana kita duduk semayang ni? Syirik terbahagi dua. Yang pertama syirik jali. Tu tak ada kat kita. Moga kita tak sembah tokong. Syirik jali kita sembah yang lain daripada Allah. Tokong berhala, na'udzubillah. Tetapi orang yang semayang congek canggung ni boleh jadi syirik ke? Namanya syirik khafi, yang tersembunyi. Kalau silap pegang akidah, namanya syirik khafi, na'udzubillah. Itulah awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kena Allah. La tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Tak sah, tak diterima ibadah melainkan kena Allah. Nak semayang kena ada wuduk. Kalau tak ada wuduk nak semayang mana? Nak beribadah kena Allah. Kalau tak kita ibadah tuju siapa? Kita sembah siapa? Gitu. Baik. Orang nak main jumpa Tok Imam Masjid Badar, kena Tok Imam. Kalau tak jumpa orang lain, sila alamat. Nak main ambil borang nikah, ambil jumpa orang lain, kata saya bukan Tok Imam, saya main semayang sini. Sudah. Tu kena imam dulu. Contoh. Itulah ditekan kepada kita awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kena Allah. Depa kata tu ulama kata, bukan Allah Taala kata. Ambil Allah Taala firman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Wajib kena Allah Taala. Semayang wajib, aqimus salah. Kalau tak semayang fasik, dosa. Kena Allah wajib, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tak belajar kena Allah, dosa hukum dia. Orang panggil dosa kerin dalam keadaan tak sedar, tak belajar ilmu akidah, tak sedar. Moga kalau salah etikad pun dia bukan sakit. Tengok orang syirik, depa beradui ya. Aduh, tak ada. Khalid dengan syirik. Bahkan berani menentang Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Bila nak sedang, apabila disoal di dalam kubur nanti, man rabbuka, oleh malaikat muka dan nakir. Ketika itulah maka ketika itulah ilmu hak kita belajar ni kita nak guna di situ. Azan lu kan? Azan lu. Kita boleh lajak sikit dah lah ni. Hari tu 45 minit bunyi-bunyi berhenti selalu lah. Ni kita boleh lajak sikit. Peluangnya ada kita guna. Tetapi lajak tak banyak lah. Hak mengaji pun sakit lutut lah apalah. Gitu. Sekali kita berhentilah. Wallahualam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Tidak, kedua, tidak ada sifat yang lain yang menyerupai sifat-sifat Allah Ta'ala. Tak ada sifat orang lain yang sama dengan sifat Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi pada pihak boleh mengadakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Bahkan khudrah dan iradah Allah Ta'ala sahajalah yang mengadakan dan meniadakan akan sesuatu. Di sinilah kita kena i'tikad betul-betul, supaya tidak terjadinya syirik khafi kepada diri kita. Macam mana kata syirik khafi? Kita doa asa kita semua. Aku baik, aku rajin jemaah, aku rajin sembahyang jemaah. Aku main masjid tak berhenti, aku rajin jemaah. Kita rasa macam tu. Orang panggil ananiah, keakuan. Sedangkan sepatutnya kita pandang, alhamdulillah, ini nikmat Allah Ta'ala takdirkan kepada diriku. Wajib kita bersyukur. Maknanya yang mentakdirkan kebaikan ini Allah mengkehendaki. Alhamdulillah. Beriman dengan qada dan qadar. Semuanya dengan qada dan qadar. Qada ketentuan iradah, qadar perbuatan khudrah. Maka yang boleh kita jadi baik, Allah nak, Allah pilih, alhamdulillah. Yang boleh kita main jemaah, yang boleh kita bertakbir dalam solat, kita bergerak dalam solat, itu semuanya dengan izin daripada Allah Ta'ala yang maha termulia. Tapi kita tak pegang macam tu. Kita kata kita. Maka pada ketika tu kita duduk dalam keadaan berdosa. Kita duduk kata kita kenal Allah Ta'ala dah. Padahal macam mana kata kenal kita kata hak kita, sedangkan tu hak Allah Ta'ala. Di situ punca kepada ketidaksempurnaan. Orang panggil syirik khafi. Syirik khafi jadi lagu mana? La tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Tidak sah amal ibadah melainkan kena kenal Allah Ta'ala. Betul itu. Kita kena i'tikad bagi elok. Duk main semayang jemaah bagus, alhamdulillah. Tapi kena pandang Allah Ta'ala yang tentu, Allah nak, Allah buat. Kita hanya mau dan usaha. Mau dan usaha tu pun Allah izin. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak boleh jadi. Tu kita kena i'tikad macam tu. Barulah nama hamba. Inilah dikatakan tidak ada kam, bilangan-bilangan munfasil secara bercerai pada segala sifat. Titik dekat tu. Tak ada sifat orang lain yang sama dengan sifat Allah Ta'ala. Yakni pada pihak lebih-lebih lagi mengadakan dan meniadakan itu Allah semata-mata. Allah semata-mata. Kita hanya ikhtiar usaha. Sesuatu apa yang kita nak buat, kita mesyuarat, kita rancang, kita buat. Itu ikhtiar usaha dengan terbaik. Maka yang nak mengizinkan kejayaan itu Allah semata-mata. Kita kena pandang macam tu, supaya amal ibadah kita tak rosak, supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu. Baik. Dan asa Allah Ta'ala pada segala perbuatan itu, iaitu tidak ada orang lain ataupun benda lain yang menolong Allah Ta'ala pada mengadakan atau meniadakan sesuatu. Nak buat langit bumi, nak buat makhluk ni, Allah Ta'ala tak ajak orang lain pakat untuk tolong dia. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala mengkehendaki sesuatu, maka Allah Ta'ala kata kun, jadi.
maka Allah Ta'ala buat perkara itu jadi. Allah Ta'ala buat dengan qudrah, maka sesuatu tu jadi. Nak cerita kata cepatnya perbuatan Allah tu, nak cerita kata perbuatan Allah Ta'ala tu cepat. Kalau Allah nak, Allah kata jadi, Allah Ta'ala buat jadi benda itu. Tidak ada orang lain ataupun benda lain yang menolong Allah Ta'ala pada mengadakan atau meniadakan sesuatu. Kita nak mati, malaikat maut itu asbab, musabbab. Hakikatnya matikan Allah Ta'ala. Kalau malaikat cabut nyawa, kalau kita tak mati, tak mati. Dia lagu tu. Maka sebagai asbab musabbab, malaikat Israel yang menyambut nyawa kita itu asbab musabbab. Allah Ta'ala izin kepadanya. Tapi kalau Allah Ta'ala nak buat kita ni mati tanpa malaikat cabut nyawa pun boleh. Kalau malaikat cabut, Allah Ta'ala tak mengizinkan kita mati pun boleh. Itu hanyalah asbab musabbab. Allah Ta'ala izin kepada dia. Itu kita kena i'tikad macam tu. Macam kita sakit. Kalau sakit, ikhtiar usaha kita makan ubat. Itu dianjurkan. Lakum ma kasabtum, bagi kamu apa yang kamu usaha. Tetapi bukan ubat. Bukan power ubat. Semata-mata Allah Ta'ala yang menyembuhkan kita. Ni banyak yang silap betul ni. Kita tengok dalam kitab Faridah, Aqidatun Najin, ataupun kitab-kitab yang lain. Barang siapa yang mengiktikadkan sesuatu makhluk itu memberi bekas, maka kufur ia dengan ijma' ahlu sunnah wal jamaah. Sakit maka ubat. Ubat ni bagi lega. Syirik hukum dia. Syirik ke mana duk semayang? Man lam yafham ma'nahuma, barang siapa yang tidak faham makna kedua kalimah syahadah, fahuwa kafir, ia itu kafir, yakni indallah, di sisi Allah Ta'ala. Islam indan nas, kafir indallah, di sisi manusia Islam, tetapi di sisi Allah imannya tertolak. Sebab tak yakin kepada Allah, yakin benda lain. Nak terima apa? Wa in shalla, sekalipun semayang, wa saumar Ramadan, dan sekalipun berpuasa, wa hajja Baitullahil Haram, sekalipun pi haji di Baitullah, kalau akidah rosak, hal lain tak tertolak. La tasihul ibadah illa bima'rifatillah, tak sah ibadah melainkan kena Allah Ta'ala. Nak semayang, uduk kena sempurna. Tapi kalau uduk tak ambil, nak semayang mana? Kalau ambil uduk tak sempurna, basuh tak habis, macam mana Allah Ta'ala nak sah semayang kita? Betul inilah kita kena belajar ilmu akidah. Supaya apa? Moga-moga Allah Ta'ala Allah Ta'ala terima iman kita itu. Baik. Barang siapa yang mengiktikadkan kuwah, power ubat. Contoh, kuwah sesuatu, kuwah power yang memberi bekas, maka hukumnya fasikun, fasik, berdosa. Lega pasal apa? Ni power ubat ni Allah buat ni. Lega. Dosa hukumnya. Kalau i'tikad diri ubat, kafir. Kalau i'tikad power ubat, dosa, fasik. Lepas tu lagu mana? Sakit maka ubat, ikhtiar usaha, Allah anjur lakum ma kasabtum. Tetapi bukan ubat, bukan power ubat yang melegakan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Hanya sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap suatu amat kuasa ia. Hak lega kita tak Allah Ta'ala. Baru beza i'tikad kita dengan i'tikad yang lain. Kalau i'tikad kita macam tu, barulah orang namakan muwahhid, yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Inilah dikatakan, yakni tak ada orang lain tolong Allah Ta'ala pada nak buat sesuatu tu, dikatakan tidak ada kam muttasil yang berhubung pada satu perbuatan. Maka makna asal Allah Ta'ala itu ternafi 5 kam. Tak ada 5 bilangan. 2 pada zat diri Allah, tak bersusun, tak bercantum-cantum. 1. Tak ada diri orang lain sama dengan diri Allah. 2. Sifat Allah Ta'ala, tiap-tiap satu sifat asal tak berbilang. Tak ada sifat orang lain yang sama dengan sifat Allah. 4.
perbuatan Allah, sesuatu hak Allah buat tu tak ada orang tolong, tak ada orang berkongsi, tak ada orang yang berpakat dengan Allah Ta'ala pada pihak mengadakan. Maka bilangan-bilangan yang 5 tu tidak ada. Dah tak ada bilangan jadi mana? Asal lah. Asal pada usaha diri Allah Ta'ala itu tak berbilang, asal pada sifat, asal pada perbuatan. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad tidak ada sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, lawan wahdaniyah, iaitu berbilang-bilang. Subhanallah, Allah tidak berbilang-bilang. Pada zatnya diri Allah tak berbilang-bilang, atau pada segala sifatnya tak berbilang-bilang, atau pada segala perbuatannya pun tidak berbilang-bilang. Minta Allah Ta'ala bagi kepada kita hakikat iman yang seperti mana yang digariskan daripada ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Macam mana Allah Ta'ala ajak kepada Rasul, Rasul ajak kepada para sahabat. Moga-moga kita faham macam tu dan kita bawa akidah ni sampai kita mati. Asal pada zat diri Allah, asal pada sifat, dan asal pada perbuatan. Maka nak dapat asal pada perbuatan itulah kita kena belajar halusi. Orang panggil tauhid af'al. Hak tu macam mana tu? Oh, kena bersihkan hati kita, kerohanian kita, roh, akal kita, supaya kita menafikan akan sesuatu tu yang kita isbat hanyalah Allah semata-mata. Bukan aku, Allah Ta'ala yang izin. Lagu tu. Hak baik-baik ni Allah Ta'ala yang izin. Kalau Allah Ta'ala tak izin tak boleh buat. Hak semayang ni Allah Ta'ala izin. Kalau tak boleh gerak, tak boleh buat. Nah, gitu. Baik. Kita proses Allah Ta'ala bagi jadi. Macam nak buat rumah. Iyalah tukang kita import tukang yang terbaik. Itu ikhtiar usaha, kita cari yang terbaik. Tetapi yang nak menjadikan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak jadi, tak mengizinkan, tak akan terjadi walaupun hebat setara mana sekalipun. Tapi kalau Allah Ta'ala nak izin, jadi mudah pekerjaan itu. Allah Ta'ala lorong jalan ni mudah. Allah Ta'ala buka jalan kepada kita, hak kot ni mudah. Macam haji kita ni, umum orang sambut dengan baik. Kata nak buh kapek, bubuh kapek. Kata nak buh ekon, buh ekon. Allah Ta'ala mudahkan. Kita ikhtiar usaha yang terbaik. Nak bagi jadi Allah Ta'ala belakang. Alhamdulillah, syukur. Syukur kita kerana Allah Ta'ala mentakdirkan kita ni dapat berusaha ikhtiar ke arah kebaikan. Sebagai saham kita kepada negeri akhirat. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia negeri kita beramal, akhirat kita terima balasan. Ikhtiar usaha kita kena buat dengan terbaik. Tetapi yang menjadikan kita yakin Allah yang mengizinkan belaka-belaka. Alhamdulillah kerana Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kebaikan, kebajikan itu kepada kita. Habis. Dan dalil atas yang demikian itu, asa Allah pada semua perkara tadi. Tak berbilang pada diri Allah Ta'ala itu asal tak berbilang. Sifat Allah Ta'ala asal tak berbilang. Perbuatan Allah asal tak berbilang. Firman Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid. Artinya bermula Tuhan kamu itu iaitu Tuhan yang asal. Ataupun dalil atas yang demikian itu baharu alam ini. Allah Ta'ala asal tak berbilang, iaitulah baharu alam. Daripada tak ada kita kepada ada kita, Allah yang menjadikan. Kalau banyak tak boleh jadi macam ni. Allah Ta'ala tu asal yang menjadikan kita, yang sempurna, yang menjadi, yang bersifat dengan keasaan, yang mentadbir urus kita. Itu dalil kita kepada keasaan Allah Ta'ala. Wa ilahukum ilahu wahid. Itu Allah Ta'ala yang menjadikan sesuatu. Macam mana? Bukan kita bagi jadi. Contoh, kita belajar ilmu tasawuf dengan Baba Khairul. Kena memperbanyakkan zikir. Sekurang-kurangnya bagi kita ahli ilmu 1000 ataupun 300, 1000.
Bagi orang sufi arif billah 12,000 ataupun 24,000. Nak buat lagu mana kita 1,000 pun tak habis ni. Macam mana dia boleh buat 24, 12,000, 24? Kerana mereka hanya ikhtiar usaha, tetapi mereka tidak menisbahkan kepada diri mereka buat. Maka dia mau, maka dia jalan zikir. Yang menjadikan tu Allah Ta'ala bagi mereka. Dia serah, aku tak mampu. La haula wa la quwata illa billah. Maka yang menjadikan ni Allah. Maka dia tarik-tarik, boleh 24,000. Sebab dia menafikan bukan usaha ikhtiar dia yang menjadikan zikir ni, tetapi dengan izin Allah Ta'ala. Apabila Allah izin, maka jadi. Tu boleh banyak. Kita heran, macam mana ni? Boleh zikir 24,000, 12,000. Sembahyang, tarawih, diceritakan sebelah Yaman. Sampai sekarang ni, kita duk bahas 8.20. Hak kot Yaman tak bahas 8.20, dia pun buat 100. Buat 100. Buat macam mana 100? Contoh, Masjid Badar ke 9. Masjid Bukhari ke 10. Masjid Dargah ke 11. Hatok, habis masjid ni, larak pergi sana. Habis masjid sana, pergi sana. Masjid ni 20, masjid ni 20, 20, 20. 5 masjid jadi 100. Boleh buat? Boleh. Sebab mereka menyerahkan, mereka hanya ada ikhtiar usaha yang menjadikan Allah Ta'ala apabila Allah izin, mudah bagi mereka. Bagi orang yang mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ibadahnya diserahkan kepada Allah. Hanya kita mau dan usaha, kemudian kita ni tak mampu, kita minta bantuan Allah, maka Allah Ta'ala membantu. Yakni setelah menyucikan proses-proses kerohanian, dia ada 3 peringkat. Takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli bersih. Hati kita kotor, maka bersih dulu. Istighfar, bertaubat, berzikir, selawat, bagi bersih. Lepas tu tahalli, Allah Ta'ala menghiasi hati kita. Dapat khusyuk solat. Tu Allah Ta'ala hiasi. Sebab kita bersih, jadi Allah Ta'ala hiasi dengan sifat-sifat yang baik. Dapat sabar, dapat redha, dapat syukur. Lepas tu tajalli, maka hanya mereka menyaksikan dalam hati mereka, mereka mengingati Allah semata-mata. Tu boleh zikir banyak. Kerana mereka dah benar-benar mentauhidkan Allah betul-betul. Bukan aku. Aku hanya mau dan aku hanya buat, tetapi yang izin kepada aku Allah Ta'ala. Serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak tu orang panggil ma'rifah khas. Hak kita belajar ni ma'rifah asas. Nak pi hak tu kena belajar hak ni dulu. Naik tangga selapis baru naik hak tu. Kalau tak sembang saja. Kalau tak, kita mintalah taufik kepada Allah Ta'ala. Mintalah Allah Ta'ala berikan kepahaman, keimanan, masuk keimanan, keyakinan, dan tambahkan nikmat keimanan. Moga-moga kita mendapat juga makrifah khas. Dan Allah Ta'ala moga-moga istiqamahkan kita dalam keadaan iman dan matikan kita dalam iman. Kita berhenti di sini. Asalnya dah nak kita nak puasa minggu ketiga dah nak habis dah. Maknanya kita cuti dekat ni, insya-Allah panjang umur kita jumpa pula lepas raya. Tolong tanda elok-elok muka surat 15 ke-7, wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tetap dan sabit wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan hayat. Dan lagi satu lagi, tarikh ujung bulan saya pun tak ingat lah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, sekali lagi ujung bulan hari Rabu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam, wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.